Assalamualaikum Nur Alis, apa khabar? Rodiah Syarif, sihat ke cik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mina Dapak, Hasnah Arsyad, Laila Haji Jali, Mas Jamil, Siti Zabida, Nur Haizi Muhammad, Fatimah Aini, Anis Manis Ahmad. Alhamdulillah. Kak Yasmin Yaakob, apa khabar? Kak Yasmin, petang ni saya di Mukminun. Tak apa, tak jumpa, tak apa. Robiah Yahya, Siti Mariam, Siti Roziah Osman, Anzra Abdullah, Syarifah Banun, Afif Rahman, Sanimah, Linda Dalinda, Wuryanti Wu, Nur Aziah Abdul Jalil, Rohana Jalaluddin, Mahanu Muhammad, apa khabar kak? Suka biru, Nur Aini Abdul Rahman, Juriah Nur, Dilanim Ibrahim, Rodiah Syarif, Wan Nur Diana, Habibah Rasul, Suryani Muhammad Isa, Maimunah, Rohani Abu, Lin Nina Baharum, Nur Cahaya, Maryam Muhammad, Anis Razali, Yurni Syahimir. Sihat ke cik? Jom masuk Mardiah pagi ni cik. Jamilah Abdullah, Nisa Wan Radhi, Suzana Husin, Nora Mahmud, Ida SPPK, apa khabar? Syarifah Mansur, Zaitun Atih, Nuraida Bidin. Alhamdulillah. Terima kasih Linda bagi bunga. Sukanya dapat bunga. Wan Nazira Zakaria, Azrina Abdul Hanif. Alhamdulillah. Sekejap, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Masita selamat, Noni Nadia, Nur Kasih. Sekejap lama termis nama-nama yang sekejap ingatkan nak pinkan nombor telefon baru. Lepas tu sibuk dengan nak pinkan, rupanya sahabat tim khidmat dah pinkan. Lepas tu dah ke mana dah perginya? Nama-nama ni dah pergi naik balik atas sana. Okey, Linda kecil, apa khabar? Ya, Linda sayang lah tukar, bukan Linda kecil. Sebab dia cakap Ustazah sayang. Sayang ke SYH tu. Okey, Nursita Ngadimin, Nurliza Zakaria. Minta maaf nama yang terlepas pandang tadi. Tuan Fauzia, Rozaya Razali, Rukiah Razak, apa khabar kak? Kartini Abdullah, Aizan Muhammad. Ya, dah pin bukerongsang siap-siap kat Yanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tepat 7.30 saya lepas subuh Ustaz dah keluar. So saya turun. Dah turun tu bila kita nampak lah macam-macam barang-barang yang bermusafir hari tu belum settle, kemas lagi. Kemas tengok jam, belum lagi. Tengok jam, belum lagi. Tengok jam, belum lagi. Rupanya jam tu menemui ajalnya sudah. Masya Allah, okay. Lepas tu santai-santai makan dulu. Sebab semalam saya rasa macam masuk hangin. Bukan sebab sarapan lewat, tapi sebab 2-3 hari sebelumnya saya ambil makan pagi. Masya Allah. Linda Rahim, Fatimah Umar. Minta maaf ya, terima kasih yang menunggu. Maknanya anda ni sekejap saja sudah hampir 400 orang. Maknanya anda memang menanti, la tahzan, insya-Allah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat La Tahzan yang saya sayang kerana Allah, sentiasa didoakan dalam kebaikan, kesejahteraan, keafiatan. Yang berduka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kegembiraan.
Allah gantikan dengan kegembiraan insya-Allah. Yang dirundung permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak sambung pelajaran hari ni. Kita ambil 2 bab. Ni kali ni betul-betul 2 bab. Sebab apa kali ni 2 bab? Rasa macam tak sompek dan nak kona banyak tempat. Kenapa kali ni tak boleh nak kona banyak tempat? Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hilang ke mana pula dah tadi saya tanda ni. Cubalah untuk sentiasa nikmatnya kemerdekaan sudah. Sebab bab 135 dan 136 berbicara tentang alam semesta. So alam semesta ni suruh cikgu-cikgu sains lah banyak mengajar. Ustazah cuma bacakan ayat Quran, merasakan kewujudan alam ini menunjukkan keberwujudannya Allah. Yakni siapa nak cipta kita sebagai manusia? Siapa nak cipta kucing-kucing peliharaan kita? Siapa nak cipta pohon-pohon makanan yang menjadi sumber makanan kita adalah yang tumbuh daripada tanah? Siapa penciptanya langit yang tidak berpenghujung, lautan, sungai dan sebagainya? Siapa yang cipta? Semua itu adalah mesti ada penciptanya. Kita tengok, wah canggihnya handphone ni. Wah tebalnya kitab ni, siapalah yang cipta? Mesti kita otak kita, akal kita yang sihat ni kata, siapalah yang cipta handphone ni canggihnya? Siapalah yang tulis buku ni, yang cetak dia, Masya Allah tebalnya. Kita ada akal, kita mesti tanya, siapa yang buat benda ni? Wah hebatnya, tingginya KLCC, ada jambatan kat tengah-tengah. Siapa agaknya yang buat ni? Sahabat-sahabat, dan kita yakin macam handphone Apple yang memerlukan, yalah kita nampak macam kita lalu dekat KLCC tu, kita tak kata seorang yang cipta ni. Daripada arkiteknya, engineernya, buruhnya, seorang je buat ni KLCC ni. Tak, otak kita kata wah tim yang bagus. Ramai manusia yang terlibat. Tetapi maha hebatnya ciptaan Allah. Yang makhluk kita lihat dicipta oleh Al-Khaliq. Yang mencipta adalah yang tunggal, itulah Allah. Ini 2 bab yang kita nak belajar, 135, 136 ni mengukuhkan akidah, keimanan kita kepada Sang Pencipta. So jangan pernah kita merasa kita hebat kerana apa yang kita ada hari ni. Sahabat-sahabat, siapa kat rumah dia ada perabot, dia tak simpan perabot-perabot macam sofa, jenis-jenis bantal, jenis-jenis tu tak. Tapi dia simpan perabot kayu jati. Tak kira lah kayu jati ke kayu cengal ke kayu apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kayu, wah beli kat mana ni kak? Beli dekat Indonesia Ustazah. Ini kayu yang original ni, berapa ribu nak sampai ke sini ni. Dengan kapal yang bawa, semua belanjanya saya. Wah hebatnya kak. Sahabat-sahabat, tapi siapa yang buat? Okey, daripada kilang-kilang sekian-sekian, Ustazah ada 100 orang pekerja dia. Yang tukang ukir lain, yang ni lain. Okey. Dari mana mereka dapat kayu ni? Saya dipahamkan daripada hutan sekian-sekian Ustazah. Okey sahabat-sahabat, daripada hutan sekian-sekian. Dari mana pula datangnya pokok-pokok di dalam hutan tu? Allah pening aku Ustazah ni, banyak berbenar tanyanya. Buat apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak bagi faham hebat mana, mahal mana barangan yang kau bayar pakai duit yang kau ada tu. Dia bukan datang daripada pengukir kayu yang hebat, pencipta yang hebat di kalangan makhluk, tetapi dia datang daripada Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah nak bawa kepada minda kita kepada pemikiran yang demikian, supaya kita sentiasa merasakan diri kita ni adalah makhluk yang dicipta, bukan yang mencipta. Kalau kita rasa kita lah segala, kita bolehlah buat kuih karipak pusing, telentang semua buat kan. Sahabat-sahabat, baru lepas makan karipak kan teringat karipak. Sahabat-sahabat, macam-macam bentuk lah karipak. Jadi bila kita sebutkan hebat aku ni, roti jala, macam-macam color, macam-macam kombinasi warna, wah hebat. Roti jelita lah, roti macam-macam lah, roti jala jelita lah kan, macam-macam.
Subhanallah. Tapi daripada mana? Okey, daripada tepung apa? Gandum Ustazah. Gandumnya daripada mana? Semua tu akan balik kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Bila kita rasa macam ni, apa yang masuk dalam rumah kita, apa yang masuk dalam mulut kita, apa yang kita pegang sebagai trofi anugerah yang menyebabkan kita berdiri di atas pentas, bukan kerana aku, tetapi kerana yang maha atas, itulah Allah. Subhanallah. Kan Zini nak bagi faham ni. Sedangkan Ustazah Azhar selalu berulang cakap, yang beri faham hanyalah Allah, bukan kita. Kan? Baik, kita baca bab 135. Renungkanlah keindahan alam semesta. Renungkanlah keindahan alam semesta. Ustazah kan baru bawa anda, sahabat-sahabat Latahzan, berlatahzan di air sungai, batu-batu yang original, kan dihiasi oleh pepohonan hijau, gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian membawa anda ke tepi bendang, dan sahabat-sahabat tim khidmat jadi minah-minah sawah lah pula, bergambar-gambar, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang kampung kot kalau lalu tepi sawah tak berapa gairah nak bergambar. Dan bila dia datang KL ni, okey, jom gambar depan apa? Depan bangunan-bangunan ada kat KL ni lah. Samalah macam tu, manusia ni kan apa yang ada depan mata tak nampak. Yang jauh di mata tu lah yang dia dekat kat hati dia. Wah, bergambar-gambar dengan padi. Kalau ada petani, hatta bukan petani yang orang tu lah, orang-orang di tengah sawah pun boleh gelak tengok kita. Orang-orang di tengah sawah, kalau orang-orang di tengah sawah tu gelak, memang pelik sungguh lah sahabat-sahabat. Apalah gambar-gambar macam gitu kan. Tapi nak cerita keterujaan kita, mensyukuri semoga bersamanya, itu rasa syukur kat tempat kita tak ada, kat tempat mereka ada. So kita hargai dengan cara macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi semua kita ni saling bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu. Kan kita rapatkan soft, rapatkan hati-hati kita. Walaupun kita belum boleh merapatkan soft di dalam masjid dan surau, tetapi jom kita rapatkan hati-hati kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk apa semua ni? Semoga kan betul Farah Liana, cantik pitch tepi sawah masing-masing. Ustazah juga sebenarnya Ustazah jealous Farah. Depa duk gambar-gambar dengan padi lah, tengok kat Facebook depa tu, baru Ustazah perasan bila masa lah depa digambar. Ustazah tak nampak lain dah, Ustazah nampak sahabat kita Yusniza. Masya Allah. Kena pakai kain batik kan, Ina Salina, Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang bandar nak duduk kampung, orang kampung nak duduk bandar. Sebab itulah kita nak rasa kat mana pun kita berada, kalau kita memandang Allah, Allah yang letakkan kita, Allah yang takdirkan kita berada di situ, maka sahabat-sahabat kita akan saling meraihkan. Kita raihkan orang kampung dengan cara hidupnya, orang kampung raihkan orang bandar dengan cara hidupnya. Tak ada kecam-mengecam, tak ada hina-menghina, tak ada bangga-berbangga. Jadi semoga kita memiliki hati yang begitu, insya-Allah, hasil daripada Latahzan. Baik, kita baca satu persatu. Di antara perkara yang boleh membuat hati menjadi lapang dan tenang adalah merenungkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. Kak Siti Azmahani jangan duk cabar Nanti Ustazah akan buat live di tepi pantai. Di mana? Sebut yang dekat dengan Kuantan tu. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara, cuma jangan ajak Ustazah pergi buat live dekat atas puncak gunung. Memang cannot lah, memang tidak lah Ustazah akan panjat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, di antara perkara yang boleh membuat hati menjadi lapang dan tenang adalah merenungkan keindahan ciptaan Allah. Anda nak lapang hati, anda nak tenang, merenungkan keindahan ciptaan Allah yang Maha Agung di alam semesta. Melihat serta menikmati. Tengok Dr. Aida Al-Qarni menyifatkan alam ini sebagai kitab yang terbentang. Subhanallah. Kenapa disebut sebagai kitab yang terbentang? Sahabat-sahabat, kita pernah sebutkan dalam Quran ada kalimah bi-ayatina. Allah suruh kita pandang tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah ni bukan Allah cerita dalam Quran, aku ni wujud. Bukan tu saja. Tapi apa antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah?
InsyaAllah Kak Jamalia Hassan, teluk compor tak? Teluk nangka tak ada ke? InsyaAllah. Betul-betul Suraya Husin. Yang tu saya sokong. Masya Allah, tabarakallah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boy, kemain ya. Masih nak recommend, nak kempen tempat dia. InsyaAllah. Yusni Zaya Aziz muncul. Kak Yanti dan Jaja cuba cek. Duk basuh kain baju semalam tu, tantah ada lintah. Ustazah tak nak. Sebabnya Ustazah memang paling ngeri bab-bab gitu. Hampa duk gambar bagi Ustazah jealous. Ustazah tak sempat nak gambar-gambar dekat situ. Rupanya tuan rumah kata ada lintah depan rumah Yus. Tengok Kak Yanti. Okey. Baik. Jahat kan Ustazah Zaid. Dia jealous tak boleh gambar kat situ. Lepas tu dia duk cakap ada lintah. Dia tak cakap dah ada padi. InsyaAllah. Gurau dengan sahabat-sahabat tim khidmat. Okey sahabat-sahabat. Alam ni terbentang. Jadi seperti kitab yang terbentang. Jadi lagi banyak kita melihat alam, lagi terasa Masya Allah. Sebab tu kita disuruh memuji-muji Allah bila kita melihat keindahan makhluk. Kita melihat sahabat-sahabat jumpa kawan kita cantik Masya Allah. Kita bukannya memuji dia sebenarnya, tapi kita memuji hebatnya ciptaan Allah. Kita nampak apa sahaja atas muka bumi Allah ni yang indah-indah. Kita sebenarnya bukan memuja-muji dia melampau-lampau, tetapi kita memuja-muji Allah. Maha hebatnya Allah yang menciptakan sekian-sekian. So kita nampak makhluk, sebenarnya mata zahir kita nampak makhluk yang dicipta, tetapi mata hati kita nampak Al-Khaliq, nampak Al-Khaliq yang mencipta. Anda faham? Sebab tu hati yang begitu adalah hati yang hidup. Dia hidup saat kita memang hidup. Berapa banyak atas dunia ni sebenarnya adalah mayat yang berjalan. Siapa mayat berjalan? Saat mata dia memandang pokok, dia hanya nampak pokok, dia tak nampak Allah. Saat dia memandang, bagi makan kucing, makin bulat gemuk kucing ni. Sebab aku bagi makan, kalau aku tak bagi makan, kurus engkau jadi kucing gelandangan. Wah, kita nampak kita yang beri makan. Kita tak nampak Allah. Sahabat-sahabat, yang mendatangkan kucing itu depan rumah kita, depan rumah kita yang ada rezeki lebih, mampu membelikan makanan kucing, ada waktu untuk memberi makan kucing. Allah tak pernah tersilap datangkan kucing tu di rumah sesiapa sahaja. Contoh kalau kucing tu datang di rumah orang yang memang sepak terajang, dia tak makan, Masya Allah, Allah hantarkan Waze kepada kucing tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Google Map. Untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Untuk pi pula kat tempat orang lain. Kalau hang duduk sini mati, hang kena sepak terajang dengan tuan rumah ni. Dia takkan bagi makan dekat hang. Allah akan datangkan kepada kucing itu jalan, penunjuk jalan untuk mendapat rezeki. Dan melalui kita, Masya Allah. Hidup ni sahabat-sahabat akan kita rasa, siapa yang mengarahkan semua ni? Maka bila kucing ambil makanan kita atas meja, kita tak mengamuk melampau-lampau, pukul kucing tu melampau-lampau, sebab kita tahu, ya Allah, silap aku ni, aku duk buka pintu belakang ni pasal apa? Pandang, Allah dah tentukan rezeki kucing ni atas meja makan aku. Halas, sahabat-sahabat, kita takkan jadi kenapalah kalaulah aku tutup pintu tadi bla bla bla, penat aku goreng ikan ni. Maka kita akan kacau mood sepanjang hari. Macam mana kita nak dapat tenang? Ya sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman mengenai ciptaannya. Ada banyak ayat-ayat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Wah tengah mikir ni. Kak Wah, Masya Allah, insya-Allah Kak Wah kita buat subhanallah, subhanallah, syoklah. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Yuni monyet sok mau ambil Ustazah. Yuni mana tu? Ayuni Zafira. Kak Yuni. Kalau Ustazah faham, Yuni tu universiti. Student you ke ni? Masya Allah. Rohana Samsuri Singapura ni, adik-beradik Kak Romna Mansuri ke? Masya Allah, semalam saya dapat mesej indah daripada orang Singapura. Subhanallah, makin ramai rupanya orang Singapura sahabat Latahzan. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah, kucing ni kalau dah bagi makan, dia membuang depan rumah. Umi Kalsum, Ustazah ada cerita ni. Cuba ikhlaskan betul-betul hati kita. Ikhlaskan betul-betul, cintai betul-betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah Saimah Haji Kawi, Masya Allah, kita duk cerita pasal kucing. Dia kata jemput datang ke kucing, Kucing. Saya baik Ustazah tak silap baca. Jemput datang ke kucing, kucing miau-miau tu. Masya Allah. Oh subhanallah, Ayuni Zafira anak anda kita.
UiTM Puncak Alam ni student ke, pensyarahnya ke? Sebab apa sahabat-sahabat, kalau anda student, pujuklah ramai-ramai kawan-kawan anak-anak muda kita sayang. Anak muda yang mencintai majlis ilmu, Masya Allah, anda akan berdewasa insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan macam kita muda lagi tapi amalnya tua. Itu hebat. Kita tak nak jadi orang tua yang amalnya masih muda. Kita tak nak macam tu. Jadi orang tua, walaupun tubuh kita semakin lesu, dah tak larat, uzur, gandakan amal, semangat nak beramal macam kita ni masih muda. Sebab muda kita ni tak ada makna kalau kita tak mantapkan dengan amal. Tua kita ni sia-sia kalau kita tak makin bersemangat dalam amal. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, tengok ramai Rohaya Ahmad kata anak muda yang hebat. Okey, kita raikan. Tapi takut juga Ayu ni tadi tu adalah pensyarah yang dah memang dekat nak pencen. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, apa yang saya cakap tadi lupa dah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. An-Naml ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dengan pemandangan yang indah. Masya Allah, dengan pemandangan yang indah. Ada kawan saya dulu nama Bahjah. Bapak dia ustaz. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya nak lihat anak ni sebagai satu pemandangan yang indah. Kebun-kebun. Kita pernah ke sahabat-sahabat suka kalau pergi kebun bunga, taman-taman, apa sahajalah yang menyejukkan mata kita memandang. Okey, tadi saya cakap pasal kucing tadi. Umi Kalsum ke siapa nama? Kalau dia berak sangat-sangat dekat rumah kita, cuba ikhlaskan hati sungguh-sungguh. Macam mana nak cakap? Bercakap-cakap dengan kucing tu. Contohkan sahabat-sahabat, Allah tahu bila kita bercakap dengan makhluknya tu. Kita bercakap, aku dah bagi kau makan dah kucing, janganlah kau makan, janganlah kau berak kat depan rumahku. Kan Allah dah bagi rezeki elok dah ni, kau datang rumahku dapat makanan. Kalau kau datang tempat lain belum tentu lagi kau dapat makanan. Try Umi Kalsum, try. Sebab saya pernah try. Anda tahu saya pernah try. Siap buat solat hajat lagi. Buat solat hajat. Sebab apa? Sebab dah tak tahu nak minta tolong kat siapa. Berak. Lepas tu ikhlaskan hati betul-betul. Ya Allah, rezeki aku tumpangkanlah untuk kucing ni, makhluk engkau juga ni ya Allah. Sebab saya ada kisah seorang kakak yang bila saya datang kat rumah dia, mesti saya nampak dia buat dia beli ikan yang buruk-buruk dekat pasar. Lepas tu dia balik rumah, dia akan rebus, dia goi. Orang Kedah kata hari tu dah ingat dah, goi. Gaul dengan nasi. Payuh berbenar. Gaul dengan nasi, sahabat-sahabat. Bila gaul dengan nasi, kucing tu pun datang. Banyak kucing-kucing gelandangan belakang rumah dia. Lepas tu dia cerita, Ustazah, sebelah rumah akak ni selalu bising, pompek, menjerit-jerit, marah-marah. Sebab apa kak? Sebab dia kata kucing selalu berak tepi rumah dia, belakang rumah dia. Akak ni Ustazah tak pernah pula akak duk bagi makan kucing hari-hari. Sebab saya nampak dia memang pencinta kucing. Bercakap dengan kucing, muslimat, bagi makan kucing tu memang macam ikhlas sangat kita tengok dia. Ikhlas tu kita tak boleh baca, tapi dia happy dengan kerja bagi makan kucing. Bukan Ustazah Zai. Ustazah Zai, sahabat-sahabat ni, ada ke tidak kawan sekolah saya menonton ni? Semalam dalam grup kawan sekolah kami, saya tergelak-gelak jahatkan Ustazah Zai ni. Saya suka gelak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya gelak dengan kawan saya, nangis. Dia kata apa? Tolonglah, aku dah membunuh ni. Anissa dah mati. Lepas tu saya kata, siapa pula Anissa ni? Dia dah membunuh dah. Kawan saya ni cikgu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cikgu, dia mengajar petang. Lepas tu dia kalut-kalut, dia kena pergi sekolah cepat. Hari-hari dalam grup tu adalah beberapa orang yang memang bercerita pasal kucing. Saya lah antaranya yang memang okey lah kan, malah lah, memang tak sempat nak komen-komen apa-apa pasal kucing kan sahabat. Sebenarnya sebab saya bukan pencinta kucing. Tapi kalau kucing datang, tak adalah kita sepak terajang kan. Sebab suami saya memang geli dengan kucing. Nampak je ayu-ayu gitu kan sahabat-sahabat. Ayu pula dah. Dia memang dua-dua tak boleh lah nak bela kucing. Tu jawapannya. Lepas tu bila kawan-kawan saya cerita pasal kucing tu,
apalah rupanya dia bagi nama kucing dia Anissa. Dia terlanggar kucing tu, dia rasa bersalah sampai dekat sekolah kacau mood dia. Dia nangis-nangis sepanjang hari. Nangis-nangis sepanjang hari, sahabat. Lepas tu petang ni pula seorang lagi duk sibuk cari kucing dia. Dah 3 hari dah tak balik bla-bla. Rupanya dia jumpa kucing tu dalam longkang belakang rumah dia. Nangis-nangis. So semalam sepanjang hari sampai ke malam, grup tu dipenuhi dengan air mata sedih kematian kucing. Yang kita ni duduk garuk kepala, aku tak faham lah, dah mati tu tanam aje lah, letak je lah ke tepi, tak tanam pun tak apa. Takkanlah kau nak mandikan, kau nak kafankan, kau nak buat tahlil pula malam ni. Itu orang yang tak cinta kucing. Tapi bila Ustaz cerita dengan Ustaz kan, itulah yang manusia ni semua ada Allah bagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kan sahabat-sahabat, tak pernah pula saya tanya dekat dia orang, kau orang duk bela-bela kucing ni, dia tahulah Zai nak pergi tempat dia. Jadi kita ikhlaskan hati kita, minta dengan Allah. Macam saya mula-mula pindah rumah ni sahabat-sahabat, ada ayam lah daripada hutan belakang ni, ada anjing lah lalu lalang, kucing lah berak. Yang berak tu saya tak kisah sangat. Kalau berak atas lantai ke apa, kita ada cara nak bersihkan. Tapi paling saya sedih, dia berak dekat atas motor Ustaz. Atas motor Ustaz. Ustaz motor pagi-pagi memang guna motor untuk pergi surau ketika itu. Jadi bayangkan, kan gelap, kita tak buka lampu lagi masa tu. Terduduklah jubah kena dekat tek kucing lah semua kan. Lepas tu 2-3 hari duduk, macam mana nak buat? So Ustazah bang, jangan marah-marah dengan kucing. Cakap elok-elok dengan kucing. Kucing aku pagi-pagi nak jadi imam, nak pergi solat kat surau. Kalau kau buat macam ni, aku dah terlambat nak pergi surau. Aku dah tak boleh jadi imam dah. Janganlah buat macam ni. Anjing pun macam tu, budak-budak Darul Fawaz. Usah-usah ada anjing. Pagar rumah saya masa tu sentiasa terbuka, sahabat-sahabat. So kadang-kadang dia masuk dalam kawasan rumah kan, dalam posh. Lepas tu kita terpaksa buka pintu pagar sentiasa. Sebab budak-budak sentiasa keluar masuk untuk mengaji. Lepas tu saya buat solat hajat. Saya buat solat hajat, ya Allah janganlah anjing-anjing ni masuk. Kita tak banyak masa nak bersihkan najis lah apa semua. Takut terpijak kasut budak, takut terkena najis kan, benda-benda macam tu. Solat hajat, alhamdulillah sahabat-sahabat. Siapa sahaja pencinta kucing, tahniah. Okay? Ya, pencinta kucing insya-Allah ada syurga untuk kalian. Tapi ikhlaskan hati. Saya doakan sahabat-sahabat boleh lembut hati, boleh bercakap-cakap dengan makhluk Allah bernama kucing ni. Bercakap tu bukan nampak macam orang gila, cakap sorang-sorang, tak. Tapi macam mana nak persiapkan hati kita ni? Kita susah nak bersihkan najis engkau. Aku bagi makan kau ni, Allah bagi rezeki. Benda-benda macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba dulu. InsyaAllah Kak Ji, Fauzia Jaafar sihat ke? Subhanallah. Okey, seorang-seorang semua tak tersebut satu-satu. Siti Fatimah Hanafi, kat rumah saya ni ada 3 ekor kucing yang tengah mengandung. Masya Allah. Tak lama lagi jadi nurse bidan semua. Allahu Akbar. Kita baca sahabat-sahabat. Surah Yunus ayat yang ke-101. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah suruh perhati. Perhati tu sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan mata hati. Kita pandang kan, kalau kita bertanya di mana hujung pangkalnya langit ni. Kalau manusia, kita kata nak beli kain 4 meter, nak buat bendera, gunakan kain 4 meter. Contoh, kita nampak hujung 4 penjuru, kita nampak. Tapi langit ni kita tak nampak. Bumi Allah yang bulat ni kan, kita tahu bumi Allah ni bulat, tapi kenapa tak ada orang yang tertongging pun? Kan, kat mana bahagian yang melengkung dia tu? Tak ada orang tertongging pun Ustazah. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maha hebatnya ciptaan Allah. Takkan ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kucing duk mic. Dah cerita pasal kucing-kucing berak pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sempat nak baca satu persatu. Cik Siti Atikah from Turki. Sihat ke? Masya Allah. Surah Taha ayat 50. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian dia memberinya petunjuk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Adam alaihissalam orang pertama diciptakan Allah di atas muka bumi Allah. Allah yang mengajarkan Nabi Adam
tentang pepohonan, tentang segala yang ada di atas muka bumi Allah. Sebab Allah bentangkan bumi ini lengkap dengan semua aksesorisnya untuk keperluan manusia. Allah tak ciptakan manusia lalu masih kosong, tak ada tumbuh-tumbuhan. So ketika Adam dicampakkan ke dunia, sudah ada dah atas dunia ni lengkap segala aksesoris yang Adam pun tak tahu apa ke benda nama ni. Ni pokok ke binatang manusia pertama? Cuba bayangkan seorang bayi yang baru dilahirkan, tak lahir di hospital, tak dimasyarakatkan, tak berada di dalam rumah, tak duduk dalam komuniti, tak pernah dengar manusia bercakap. Lahir je seorang bayi, letak dalam hutan, hari-hari nampak monyet, nampak segala, tak dengar cakapnya manusia. Lepas 10 tahun bawa dia keluar daripada hutan, sahabat-sahabat, dia takkan hidup seperti manusia. Dia takkan tahu berjalan dengan 2 kaki berdiri. Dia takkan tahu makan kena suap dengan tangan. Dia takkan tahu nak bercakap A, I, U. Semua dia takkan tahu. Yang dia tahu cara berjalannya binatang. Dia akan merangkak mungkin, sahabat-sahabat. Dia akan berbunyi macam bunyinya apa, bunyi-bunyi binatang. Sebab itulah pendidikan ini bermula daripada dalam perut, lahir apa yang dia lihat. Maka bila kita biasakan lisan kita, ketika mengandung, ketika bawa anak-anak jalan-jalan, bilang, wah mama hebatnya. Siapa yang buat KLCC tinggi? Nanti adik belajar rajin-rajin. Jadi arkitek buat bangunan tinggi macam ni. Arkitek yang hebat ni yang buat ni. Sipulan-sipulan. Tak salah memperkenalkan, sahabat-sahabat. Tapi Allah maha hebat adik. Allah bagi akal kepada manusia. Ada arkitek, dia design macam ni cantik. Ada engineer, ada buruh kasar yang kuat tubuh, mampu bekerja. Bukan senang ni nak buat bangunan berpuluh-puluh tingkat ni. Cerita tentang hebatnya Allah melahirkan semua makhluk yang dicipta atas muka bumi Allah ni saling bertolong bantu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita belajar daripada ayat-ayat Quran dan kita perhatikan dengan hati kita yang hidup, maka itulah petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sahabat-sahabat. Okey, dah berhenti cakap-cakap pasal kucing. Subhanallah. Kita fokus. Seorang penyair mengatakan, aku baca banyak hal di alam ini, bahan bacaan yang kudapatkan di buku mana pun. Maksud dalam alam ni, pandang kita, apa yang kita tengok, semuanya ilmu. Sebab tu dulu kan Ustazah cakap, Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sangat digalakkan kita baca bila kita berpagi-pagian. Pagi kita buka gate, kan? Kalau orang yang jenis tanam pokok-pokok dalam pasu tu, Masya Allah, dah nampak dah makhluk Allah yang lain. Nampak pula binatang lalu depan rumah, nampak makhluk yang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Tahniah apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Tu kadang-kadang duk terpandang sekejap. Subhanallah, ada bahan kajian pada matahari yang bersinar, bintang-bintang yang berkilauan, sungai, anak sungai, bukit, pohon, buah, cahaya, udara dan air. Apa maksud? Ada hamba Allah yang bijak yang buat kajian. Sebab tu tadi Ustazah kata, Ustazah yakin akan habiskan 2 bab ini, 135 dan 136. Sebab Ustazah takkan bahas tentang matahari, bintang, sungai, pokok. Ni kita panggil cikgu sains kita yang beriman kepada Allah. Hatta anda tahu ada ramai para saintis yang mengkaji tentang alam ini, akhirnya mereka masuk Islam. Kerana apa? Kerana di situ mereka melihat ada sesuatu yang menciptakan ni dan penciptanya luar biasa hebat. Mereka mencari, Allah campakkan hidayah, akhirnya mereka menjadi hamba Allah yang sangat tunduk kepada Allah dan mengiyakan betapa hebatnya ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka ada surah Al-Mu'minun ayat 14 dan ayat ini sangat cantik. Kalau setiap kali kita melihat, selain sebut Masya Allah, selain sebut Subhanallah, kita boleh sebut Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Orang cerita tentang kehebatan sekian-sekian, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh tahniah Zanisha,
Sekarang musim anak-anak di university convocation kan. Dulu konvonya berdepan dengan skrin. Okay, itu rezeki mereka. Tapi hari ni dah mula naik atas pentas, campak-campak topi, campak-campak bunga. Jangan campak sampai tersangkut kat pokok, sudah kena pulang balik kat universiti tu. Sekian dimaklumkan. Okey. Setiap sesuatu menjadi petanda menunjukkan bahawa dialah Sang Esa. Dalam hidup ni sahabat-sahabat, seperti COVID ni ada, Ustazah tak pandang lain dah. Ustazah tak pandang segala varian Ustazah hafal nama idok le. Tak ada masanya nak hafal tahap apa namanya kan. Tapi yang Ustazah nampak, Allah wujud. Allah ada. Allah maha berkuasa menciptakan virus corona itu tanpa kita lihat dengan mata. Sekecil-kecil sahabat-sahabat dirahmati Allah, makin besar cara pandang kita kepada Allah yang maha besar. Makin terasa kerdilnya diri, makin terasa aku ni hamba tak punya apa-apa. Allah berkehendak kun fayakun. Kapal terbang boleh terbang, akhirnya landing saja, duit pun tak guna. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Rabbi. Kan semua ni adalah maha besarnya Allah. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahniah Kak Zanisha. Tahniah ibu-ibu yang anak-anaknya berjaya di universiti. Masya Allah, insya Allah semakin menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Subhanallah, Muhammad Hafiz pun nak cerita pasal kucing dia. Allahu Akbar. Baik, Ilya Abu Al-Madi berkata, wahai sang perintih, kau tak perlu ubat apa pun. Bagaimana kau boleh rasakan nikmatnya makan jika kau makan adalah penyakit? Apakah kau hanya melihat onak bertebaran seraya membutakan diri, melihat di atasnya bertaburan mahkota, dan kau hanya melihat pada rupa yang buruk? Kau tidak melihat bahawa ada wujud yang indah. Maksud syair ini muslimin muslimat, kita nampak yang indah pun indah kerana Allah yang maha indah, pemilik segala keindahan yang menciptakan. Kita nampak perkara yang buruk pun ada kebaikannya. Kita tahu, kalau kita nak makan macam ni, jenis macam ni, tumbuhan macam ni, binatang yang jadi makanan kita macam ni, usah berlebih-lebihan, nanti ada mudaratnya. Sahabat, kenapa Allah bagi makan halal, tapi jangan melampau banyak sangat, kan jadi penyakit sekian-sekian. Bukan makna Allah tak sayang kita, tapi Allah suruh berjaga-jaga. Buktinya nanti bila kita jumpa doktor, orang-orang yang bijak pandai dalam sains, memanglah daging ni tak boleh makan lebih, nanti kan efek kepada tubuh kita macam tu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara ni hari ni. Baik, selesai ya. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul-betul, sebab tu kadang-kadang kita kena keluar juga. Kena keluar juga. Kucing angkat kita nama. Aduh, Kam-Kama dah bercerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lajunya ada komen. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. 136. Apakah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Masya Allah. Nak cerita tentang unta, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sebut, saya kalau bawa jemaah umrah di Hudaibiyah, lalu di Hudaibiyah sebelum kita ambil miqat yang ketiga, niat umrah, muslimat dirahmati Allah, kita akan lalu ladang-ladang unta kan. Kalau dulu kita boleh turun pergi ladang unta, minum susu unta dan sebagainya lah. Ada satu ketika tu ada yang penyakit apa entah kan, so kita tak boleh turun, lalu je atas bas. Jadi Ustazah pun cakap, cuba perhatikan kepada unta yang Allah ciptakan. Masya Allah, sahabat-sahabat, bulu matanya, siapa yang duk sibuk nak pakai bulu mata palsu, tak cukup dengan bulu mata yang Allah bagi ni, nak bagi lentik. Muslimat dirahmati Allah, mai kirim kat Ustazah bulu mata unta, pasang je kat situ. Sebab lentik sungguh bulu mata unta. Rupanya Masya Allah untuk menjadi penapis, sebabnya unta duduk di padang pasir. Kan kadang-kadang ada ribut pasir. Masya Allah, dia tutup mata, bulu mata dia tu boleh menapis ribut pasir, tak masuk ke dalam mata. Maha hebatnya Allah.
Dan tapak kaki unta tu macam dia pakai kasut, muslimat dirahmati Allah. Sebab bertahan untuk duduk di pasir yang panas bila terik matahari. Masya Allah, tabarakallah. Bonggolnya unta tu, subhanallah, boleh tahan tak minum berhari-hari. Jadi kita sebut perkara macam ni, dan unta mempunyai rasa malu yang tinggi. Kita sembang dengan pengembala-pengembala unta. Unta pengembala juga. Rupanya unta ni dia tak mengawan, tak buat projek dia tu depan-depan orang. Dia akan tiba-tiba senyap pergi pengembala unta. Mana pi unta jantan ni? Bila unta jantan duk balik gunung, nanti akan diikuti oleh unta betina. Dia buat di balik-balik, dia tak tunjuk dekat unta lain, apatah lagi orang lain. Kita ni pula yang semua benda nak dipaparkan di Facebook, muslimat dirahmati Allah. Semua benda macam hari itulah. Salah ke ustazah saya cium suami saya, lepas tu saya buat video saya tepek kat Facebook. Rasa macam nak cili je, sahabat-sahabat. Dah suamimu, kenapa mesti tunjuk dekat media sosial, sahabat-sahabat? Halal. Halal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah nak tunjuk-tunjuk. Kalau tunjuk kat media sosial, lepas tu nanti nangis-nangis lagi. Ustazah, saya tak sangka, ustazah. Tak sangka apa ni? Rakan Facebook saya dah cium suami saya. Dah pula dah, kenapa? Tak tahulah, saya rasa dia teringin kot. Sebab hari tu saya tunjuk dekat Facebook video saya cium suami saya. Siapa suruh cari hal? Muslimat dirahmati Allah. Setakat mu nak bergambar, nak tunjuk inilah suami kita, tak apa lagi. Tapi siap buat video aksi macam tu. Suka hati kita lah suami kita. Kau ada siap macam tu lagi. Masya Allah, dah kenapa kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah pelik-pelik sungguh lah. Kita tak usahlah buat benda-benda pelik gitu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu apa tu? Belum bab cukur kening. Allah, sahabat-sahabat. Unta makan pandai simpan. Betul, ada banyak sangat pengajaran pada unta. Sebab tu Allah sebut unta ni dalam Quran. Bukan saja sebab unta ni adalah binatang yang melata di tanah Arab. Kalau ketika Allah turunkan Quran kepada bangsa Arab di tanah Arab, Allah cerita tentang apa? Binatang apa? Binatang yang ada dekat Amerika. Belalah orang Arab. Apa kebendanya kangaroo ni pula? Kan sahabat-sahabat? Sebab Allah sebut unta, hampa janganlah kecil hati. Pasal apa Allah sebut pasal unta je? Kenapa Allah tak sebut pasal kucing yang banyak kat negara kita ni, lembu? Kenapa Allah sebut unta lah? Unta sebab lambang kebudayaan cara hidupnya orang Arab. So kita takkan tak faham, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita kadang-kadang ni nak komplain je banyak, buatnya tidak lagi. Kan sahabat-sahabat, ya betul, unta pun ada adab. So kita disuruh belajar daripada situ. Subhanallah. Baik, Einstein mengatakan barang siapa yang mahu mengkaji alam ini, nescaya dia akan mengetahui bahawa si pencipta pastilah maha bijaksana dan tidak bermain-main dalam penciptaannya. Sahabat-sahabat yang baru join, hari ni kita start 7.30 kita lewat, bukan pukul 7. Jadi saya akan stop insya-Allah pukul 8.30. Nanti anda jangan duk tengok jam, tak habis-habis lagi ustazah ni. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya ke ustazah? Ya Rohana Kadir, ini orang yang bela unta sendiri cerita. Okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Barang siapa yang mahu mengkaji alam ini, nescaya dia akan mengetahui bahawa si pencipta pastilah maha bijaksana dan tidak bermain-main dalam penciptaannya. Okey, surah As-Sajdah ayat 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Tuhan yang telah membuat indah segala sesuatu yang diciptakannya, sahabat. Tak ada satu kisah pun daripada penciptaan Allah di atas muka bumi ini tanpa sebab. Tanpa sebab yang indah. Ustazah, kenapa Allah ciptakan babi? Babi pula. Bagi kita, sahabat-sahabat, bagi kita, babi itu tidak bermakna, tidak bermanfaat. Tetapi bagi makhluk lain, ia bermanfaat. Kewujudannya bukan sia-sia. Kita babi, kita sebutkan. Astaghfirullahalazim, sahabat-sahabat. Lambang apa? Kita dari kecil diajar babi tu haram, babi tu haram. Ya, semua kita jijik dan benci dengan babi.
Kalaulah babi tu boleh cakap, sian aku bukan nak jadi babi. Allah yang ciptakan aku jadi babi. Kalaulah unta tu cakap, tapi aku tunduk kepada perintah Tuhanku. Kan? Aku makan apa yang aku makan je. Hampa duk makan apa benda yang korang tak dibagi makan pun makan. Kan? Allah suruh makan nasi, kau makan rasuah. Macam tu kalau babi boleh bagi ceramah, sahabat-sahabat. Kadang babi tu lebih mulia daripada kita. Kau ni memang babi sungguhlah, astagfirullahalazim. Cara kita nak bercakap, sebab ibu-ibu ayah-ayah kita tak mengajar apa yang Allah larang. Kita hanya mengajar tu babi. Babi tu sebenarnya najis mughallazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cara nak menyuci najis mughallazah tak diajar. Tapi kita nak menunjukkan jijik kepada perkara tu. Benda lain jangan menipu, jangan ambil itu, jangan perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita tak mendatangkan rasa jijik di hati anak-anak kita untuk jauhi perkara tersebut. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita membesarkan anak-anak, kita buat perkara yang Allah larang. Macam mana kita nak cakap, cuba tengok, kita tak makan babi. Sebab tu anak-anak kita tak makan babi, sahabat-sahabat. Tapi benda yang Allah larang, kita buat. Anak-anak pun confused. Kat sekolah, ustazah kata tak boleh tinggal solat. Tapi mama dengan ayah asyik tinggal solat. Bila pergi holiday 3 hari 2 malam, mama kata tak payah solat. Kita kan tengah holiday, 3 hari 2 malam pergi holiday, Quran pun tak baca. Memang bukan wajib. Tapi anak-anak confused. Adakah Quran itu hanya dibaca di rumah? Tidak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita kena belajar perkara macam tu. So anak-anak kita faham. Okey, mak ayah aku saat senang, saat susah, Quran baca. Solat tak tinggal. Di mana pun berada, hanya boleh buka aurat pada orang-orang suami ataupun mahram kita. Ajak. Kenapa bila orang sebelah datang hantar kuih, mama pakai tudung? Yelah sebab tu suami orang tu, bukan suami mama. Dengan suami mama, mama tak payah pakai tudung, tak payah pakai apa-apa pun boleh. Tapi dengan suami orang sebelah, mama kena tutup aurat. Kena tunjukkan, sahabat-sahabat, baru anak-anak nampak. Tapi anak-anak confused. Mama tu suami mama ke suami anti sebelah tu? Suami anti sebelah tu dah kenapa? Kenapa mama buka tudung? Bukankah hanya boleh depan suami mama je? Hari tu mama cakap macam tu. Tiba-tiba sekarang mama boleh sembang-sembang dengan uncle sebelah tu, tak pakai tudung. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey, bye-bye. Muslimat dirahmati Allah. Ad-Dukhan ayat 39. Ad-Dukhan ayat 39. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Kami tidak menciptakan keduanya kecuali dengan hak. Apa sahaja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang diciptakan oleh Allah, langit dan bumi, apa sahaja, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita faham Allah menciptakan sesuatu tu tanpa sia-sia, tak ada satu yang sia-sia. Termasuk babi ustazah, ya tak ada. Termasuk ulau yang ustazah geli tu, ya tak ada yang sia-sia. Termasuk semut nyamuk, ya tak ada yang sia-sia. Wallahi tak ada yang sia-sia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah menjamin macam tu, siapa kita untuk menyatakan sia-sia je Allah ciptakan macam ni? Allah, sahabat-sahabat, kesianlah kita ni. Benda yang ada kepentingan pada kita, kita kata itu bagus. Benda yang tak ada kepentingan pada kita, kita kata tak bagus. Siapa yang menciptakan semua tu? Allah, bukan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, termasuklah orang-orang yang menyakitkan hati kita. Kita kata sia-sia je manusia macam kau ni wujud dalam hidup aku. Tak sia-sia, sahabat. Tak sia-sia. Ya, aku tak faham lah ustazah ni. Apa hal orang yang menyakitkan hati aku ni? Tak sia-sia, ustazah kata. Sebab melalui orang macam tu kita belajar sabar. Sebab melalui orang macam tu kita jadi cekal. Kalau orang yang datang kat kita semuanya duk belai kita, kita akan jadi manusia yang bongkak mungkin. Rasa betul diri sentiasa mungkin. So adanya musuh-musuh yang kata kau ni sebenarnya bukan bagus sangat. Kita sentap sekejap. Betul lah, aku ni bukan Allah, tak sempurna. Aku ni bukan Rasulullah yang maksum, aku banyak dosa.
Kita sedar diri, sebab tu orang seperti Saidina Umar Al-Khattab yang hebat, dia suka mendengar cakap-cakapnya musuh. Sebab musuh kata Umar ni bukan betul, dia akan balik perbetulkan dirinya. Tapi dia takut dengan cakap-cakapnya sahabat. Bukan semua di lisan yang dia cakap kau baguslah Umar, betul di lisan cakap bagus, di hati cakap menyampah aku. Ada sahabat. Anita Awang nak jalan-jalan dengan ustazah. Okey, Anita Awang nampak ustazah punya tudung ni sengit-bengit ke tidak? Hidup lah ustazah comel, terletak elok, muhung. Ustazah tengok cermin tadi sengit, kok ia pun BFF ustazah Anita Awang. Kalau sengit, cakaplah sengit. Allah, nanti ustazah kecil hati. Itu BFF kita. Tapi kalau musuh, tak jaga dah hati kita. Memang sengit pun ustazah tak matching langsung tudung dengan baju. Macam tu kan. So kita akan jaga. Juga dia kata tu. Sebab tu kadang-kadang kita belajar sesuatu dengan musuh. Sahabat-sahabat, kita mudah rosak dengan orang yang angkat julang puja-puji kita. Hati-hati. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suka kat Masjid Ahmad orang sebut muhung. Orang Kedah fahamlah muhung. Okay, Allah maksud. Masya Allah, siapa punya bahasa ni, saya dan suami disantuni oleh COVID sekarang, Masya Allah. Semoga Allah beri kesihatan yang baik, insya-Allah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya farafadlullah, kita kena hati-hati dengan manusia macam tu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Al-Mu'minun 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Maka apakah kamu sangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Allahu Akbar. Saya rasa ayat ni, sahabat-sahabat, Allah menyuruh kita berfikir dengan satu hentakan rasa. Hang ingat aku buat satu benda ni sia-sia? Hang ingat COVID ni berlaku sia-sia? Di matamu, wahai manusia yang tidak berfikir menggunakan akal dan mata hati, mungkin itu sia-sia. Ya, kematian orang tercinta dalam COVID itu bukan sia-sia. Tolong yakini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ayat di atas mengandungi pengertian bahawa semua penciptaan dilakukan dengan perhitungan yang cermat, dengan hikmah, dengan kerapian dan dengan berperaturan. Tak payah tengok binatang, pohon-pohon yang lain lah sahabat-sahabat. Tengok je lah diri kita. Kita boleh fikir tak, pasal apa lah Allah ciptakan lubang hidung duk tang bawah, bukan duk atas. Try tengok sekali manusia kalau lubang hidung duk tang atas tu. Macam mana ke hulu ke hilir kena bawa payung? Pasal apa nak bawa payung sentiasa? Sediakan payung sebelum hujan. Sebab kalau saya tak bawa payung, ustazah, hujan sagi penuh pula lubang hidung saya ni dengan air. Sebab tu Allah letak lubang tang bawah. Tak apalah kena hujan, balik mandilah supaya tak demam, insya-Allah. Tapi kalau lubang hidung tang atas, betul juga macam mana nak tutup sokmo-sokmo. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Maha Kayanya Allah, subhanallah. Rambut 3 bulan PKP kita tak potong. La ilaha illallah, kena ikat dah yang lelaki pun rambutnya panjang. Tapi kening kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasal apa dah 30 tahun hidup tak panjang-panjang? Kening kita bayangkan kalau panjang, sejak nak kena selak dulu. Orang datang, ustazah nak belajar ngaji, okey jap nak selak dulu kening. Kan Allah ciptakan. Ini bentuk rambut juga. Yang kat sini rambut juga, sahabat-sahabat. Tapi kenapa ada rambut yang panjang, ada rambut yang tak panjang? Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada banyak lagi. Kan macam ustazah selalu cakap, jari jemari kita ni, kenapalah ada yang ketot pendek, ada yang gemuk, ada yang panjang ni. Cubalah Allah ciptakan selari sama. Itu menunjukkan keadilan Allah. Kalau Allah cipta lurus selari sama saiz semua, sahabat-sahabat, itu menunjukkan Allah tidak adil. Kerana pakar-pakar sains mengatakan bila jari jemari kita ni lurus tegak sama, kita takkan mampu menggenggam dengan kemas. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah kita nak sebut
Oh betul, cikgu sains saya mengajar dulu. Kalau kita ni jari jemari kita sama, yang ni tinggi juga, anda bayangkan nak genggam ni. Tak habis fikir lah. Kita duk kata, Allah ni meeting dengan siapa nak buat macam tu macam ni. Orang nak buat handphone ni mesti ada perbincangan yang rapi. Okey, kita nak masukkan macam ni macam ni. Setiap bulan ada handphone baru, ada je penambahan baru. Tapi ciptaannya Allah kita tak pernah jemu pandang. Setiap manusia, bahkan Masya Allah, kenapa Allah ciptakan bunga-bunga dekat kita punya jari ni, tak sama semua manusia. Tak sama semua manusia. Ya Allah, takkan dengan semua ini kita duk rasa toeng, tiba-tiba je ada. Tak ada siapa yang ciptakan. Kau dah kenapa sedangkan sebatang pen ni boleh macam ni pun ada yang cipta? Ini kan lagi makhluk seindah kita ni, sempurna segala. Takkan tak ada pencipta? Mesti ada. Jadi siapa pencipta tu? Presiden Amerika? China yang sedang buat telur tiruan? Macam-macam China duk buat. Takkan sama dengan ciptaannya Allah. Takkan sama dengan ciptaannya Allah, sahabat-sahabat. Jom kita tadabbur ayat-ayat macam ni, dan bila kita pergi rihlah ke mana-mana melihat muka buminya Allah, kita pandang dengan mata hati. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa pun yang melihat alam semesta ini akan tahu bahawa di sana ada Tuhan yang Maha Kuasa yang melakukan segala sesuatu dengan tidak main-main. Kita buat sesuatu mungkin main-main. Kita kata, saya main-main je Ustazah. Itu sebab tak berapa nak jadi. Allah tak ada main-main, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Keluarga Kak Mah, keluarga rendang. Rendang ke rendang? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluarga rendang, Ustazah ingat suka makan rendang. Keluarga rendang kot, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa pun yang melihat alam semesta ini akan tahu bahawa di sana ada Tuhan yang Maha Kuasa yang melakukan segala sesuatu dengan tidak main-main. Dialah Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Masya Allah, tabarakallah. Suka hang pano yang ketot. Lawak Ustazah. Memanglah ketot jari kita ni tu, nak kata macam mana lagi. Yang kecil comel molek jari manis. Okey, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Masya Allah, sahabat-sahabat, kalender kita happy, kita tak happy, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hai Puan Ayu, Yahaya Ishak, ya kaki palsu saya tak sama. Yahaya Ishak ni lah Puan Ayu yang Ustazah jumpa di Kedah Agrobis. Masya Allah, yang Allah tarik nikmat kaki sehingga usianya 19 tahun sahaja. Kemudian aksiden, dilanggar lori, digilis, tayar lori naik atas kedua lutut, tak boleh diselamatkan, kedua kaki dipotong. Masya Allah, sahabat-sahabat hari tu tanya, kenapa tak duduk kat wheelchair, kenapa mengesot kat lantai? Dia lebih selesa. Kaki yang palsu ni Ustazah tak sama dengan kaki yang Allah beri. Word yang Puan Ayu sebut begitu, kita rasa macam, ya Allah, kita tak menghargai apa yang kita ada. Bila dah tak ada, betapa Puan Ayu memberitahu kepada semua kita, kaki palsu tu hebat mana pun doktor buat. Dia kata apa, sahabat-sahabat? Pakai lama sikit sakit Ustazah dekat percantuman kaki betul sehingga ke lutut dengan kaki palsu tu. Tak sama. Tak sama, sahabat-sahabat, cara nak bengkok, cara nak berlari. Saya tunggu je dulu doktor tu cakap, tak apa, sekejap je rasa macam ni. Doktor nak senangkan hati dia, tak lama lagi boleh berlari. Tak Ustazah, saya tak boleh berlari dengan kaki palsu saya ni. Kita rasa, sahabat-sahabat, betapa kita tak menghargai ciptaannya Allah. Tapi Allah bagi akal kepada manusia. Paling kurang Puan Ayu boleh berdiri dengan kaki palsunya. Terkadang sebab dia bukan lahir dah memang tak ada kaki. Dia ada kaki selama 19 tahun. Maksudnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terkadang dia lupa yang dia tak ada kaki. Kan saya biasa dengar orang yang pakai kaki palsu, dia turun-turun dari katil, zup, jatuh. Sebab dia turun-turun dari katil tu, dia lupa yang dia tak ada kaki, dia nak berlari pergi bilik air.
jatuh di depan tepi katil. Saya biasa dengar perkara macam ni. Masya Allah, sahabat-sahabat lain dengan orang yang memang dari lahir tak ada kaki. So dia boleh adjust kehidupan dia. Masya Allah, tabarakallah. Okey, ayat terakhir dalam surah Yasin 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Siapa tadi yang cakap betul Ustazah? Gigi palsu pun tak sama nikmat makan. Tak rasa kenyang masa makan. Masya Allah. Bonda kita dari Kelantan, Ustazah jumpa masa dekat Kelantan baru ni. Terbayang-bayang cik yang ciut comel-comel tu, subhanallah. Gigi palsu tak rasa kenyang makan. Alamak, takutnya cik dah nak jumpa dentist ni. Janganlah doktor kata sekejap kena cabut. Tak nak. Semalam baru Ustaz tanya, yang awak tak ada lagi gigi yang dicabut? Tak ada lagi bang. Sehingga ke hari ini semua gigi ori. Tak ada lagi yang dicabut. Bila jumpa doktor tu nak tampal kan sahabat. Saya teringat mak saya kata dulu, orang bila beranak tercabut satu gigi. Maknanya nak ceritanya kalsium dah makin kurang kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu beranak cabut dua gigi. Maknanya tu tak lama lepas beranak tu dah mulalah gigi goyang lah, gigi cabut sampailah tak ada gigi, pakai gigi palsu je cik. Masya Allah. Tapi Ustazah terfikir pula ni bukan orang sains kata ni mak Ustazah cakap, patutlah gigi aku duk elok lagi ni sebab tak pernah merasa beranak. Itu guru sains yang bernama Muzayyana. Selebihnya anda belajar dengan ahlinya lah. Ustazah tak reti bab-bab tu. Okey, surah Yasin ayat 40. Kita dah baca tadi kan. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun mendahului siang. Masya Allah, masing-masing beredar pada garis edarnya. Bila dah berantakan malam dan siang, bulan dan matahari dah mula berantakan, itulah tandanya kiamat berlaku. Sekarang semua berjalan pada paksinya. Siapa yang buat jadual itu malam dan siang, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Itulah Allah. Subhanallah sahabat-sahabat. Okay? Jadi kenapa kita nak ubah-ubah ciptaannya Allah? Anda tahu banyak hadis yang mengatakan dilarang, haram mengubah ciptaannya Allah. Hari ni kita pelik, dah elok-elok lelaki nak jadi tino pula. Dah elok-elok jadi perempuan nak jadi jantai pula. Kan sahabat-sahabat pelik. Dah elok-elok sahabat-sahabat keningnya Allah bagi tak ada cacat apa pun. Dicukur-cukurnya, dibentuk entah bentuk melentang, menggaban entah apa-apa, tak faham. Sahabat-sahabat, hidung dah ada lubang elok bernafas nak diplastikkan bagi mancung. Rupanya nanti tak tahan duduk kat panas, cair hidung tu. Macam tu. Pelik. Allah dah cipta sempurna elok mengikut apa. Kalau yang Ustazah anak saya sumbing, bercakap sengau, nanti macam mana kalau orang gelakkan dia? Doktor suggest untuk buat pembedahan macam ni. Pakarnya memberi jaminan kalau buat pembedahan macam ni insya-Allah dia jadi. Bukan untuk niat kecantikan dan perhatian, tapi untuk kesihatan. Doktor akan menyarankan. Ini doktor tak sarankan, dah elok dah, pasal apa nak tukar jadi lagu ni? Doktor yang beriman dia takkan bagi. Tapi doktor yang fikir masyuk, hidung kemik nak mancungkan, demi untuk kecantikan, mendapat perhatian orang, hukumnya yang membuat tu haram, yang dibuat juga haram. Sebab mengubah ciptaan Allah untuk perhatian. Sahabat-sahabat, jadi tanya pada diri, kita dah elok-elok gini, tiba-tiba nak touch up lebih-lebih. Cuba jujur, saya Ustazah pakai bedak sikit ni sebab Ustazah kalau keluar tak ada bedak ni. Tak salah. Tepek lipstick sikit je Ustazah. Kalau tidak, pipi saya ni memang hitam legam Ustazah. Hitam legam macam mana pula Ustazah? Tak pernah tengok hitam legam. Perasaanmu je. Allah dah cipta ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Tepek sikit cukup lah. Jangan pakai lipstick sekali pakai terus habis. Sahabat-sahabat, bol je bibir cakap dengan orang pun kita geli ya dengar ni bibir ke apa ni. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak tahu, geli nak tengok. Okay, minta maaf sebut. Sebab dah melampau. Ni bibir manusia ke bibir dugong ni? Macam itulah. Terlampau-lampau. Cuba tanya diri.
tengah masak kat rumah layan suami. Macam tu je ke bibir hidak kan. Hitam bibir tu biar je suami kata Allah tak seleranya aku. Kenapa kalau keluar rumah kita nak berlawan-lawaan? Cuba jujur pada diri kita tengok cermin. Memang aku nak orang pandang cantik lah ni. Sebab tu kalau keluar aku sibuk sengit tudung, sibuk. Kan? Apa benda sibuk duk belik cermin. Dalam rumah, sahabat-sahabat 3 bulan duk kat rumah, cermin berabuk. Tak pernah tengok. Contoh. Ampun maaf Ustazah termembebel lah pula pagi ni. Okay, insyaAllah besok kita sambung. Besok tajuk best-best insyaAllah. Bab ketamakan, bab bekerja, bab musibah insyaAllah best. Okay, ampun maaf zahir batin pada hari ini. Kita punya tajuk memang terlebih santai-santai sikit. Sebab kita nak melihat buminya Allah, luasnya ciptaan Allah. Semuanya semakin membugarkan rasa takwa kita kepada Allah insya-Allah. Takut Allah, ampun maaf sayang semua. Kak Sarinah Salihuddin memang gitu tau. Suka nak gelak. Nak kena babab ni. Bye-bye Wani Yahya, Khadijah Muhammad, Mazura Muhammad. Okey, sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kasih.